Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Hari ini merupakan sesi kita yang ke-9 dalam kita mengupaskan kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Pada mukadimah pada hari ini, izinkan saya untuk merumuskan apakah poin-poin penting yang telah kita jelaskan ataupun yang telah kita kongsikan pada sesi minggu lalu. Jadi kalau antum masih ingat lagi, pada sesi minggu lalu kita menyentuh berkaitan dengan prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Prevention is better than cure. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Dan kita menyimpulkan, kita merumuskan prinsip ini, iaitu prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati, adalah sebuah prinsip yang selari dengan ajaran Islam. Bila kita kata dia selari dengan ajaran Islam, maksudnya terdapat dalil-dalil baik daripada Al-Quran maupun daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyokong prinsip ini. Dia tidak bertentangan dengan Islam. Dia tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Dia tidak bertentangan dengan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sesi minggu lepas kita kongsi dengan antum beberapa dalil daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitan dengan prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Kita kongsi dengan antum tiga dalil, yang mana ketiga-tiga dalil ini diambil daripada hadis daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis yang pertama yang kita kongsi dengan antum adalah hadis riwayat Imam Bukhari berkaitan dengan melarikan diri daripada penyakit kusta. Ada sepotong hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ataupun bersabda, jauhilah ataupun larikan diri daripada penyakit kusta sebagaimana kamu larikan diri daripada singa. Sepotong hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menjauhkan diri daripada penyakit kusta. Kata para alim ulama kita ketika mana mensyarahkan hadis ini menunjukkan tentang kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan daripada dijangkiti penyakit. Hadis yang kedua yang kita kongsi pada sesi lalu adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan larangan keluar daripada tempat yang berlaku ta'un dan larangan memasuki tempat yang berlaku ta'un. Sepotong hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, jika kamu mendengar ta'un berlaku di satu tempat, janganlah memasuki tempat tersebut.
Dan jika wabak berlaku di tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Kan? Itulah hadis yang kita kongsi juga pada minggu lepas. Jadi kata Nabi, kalau kita dengar dekat satu kawasan tu ada taun, ada wabak, jangan masuk dekat tempat tersebut. Kenapa jangan masuk adalah sebagai mengambil langkah-langkah pencegahan agar kita tidak dijangkiti dengan taun ataupun agar kita tidak dijangkiti dengan wabak. Hadis yang ketiga yang kita kongsi pada minggu lepas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah berkaitan larangan mencampurkan antara haiwan yang sakit dan haiwan yang sihat. Dilarang oleh Nabi SAW. Takut-takut haiwan yang sihat, kan, apabila dicampur dengan haiwan yang sakit, takut-takut dikhawatiri haiwan yang sihat tu menjadi sakit. Jadi larangan Nabi SAW daripada mencampurkan antara haiwan yang sakit dengan haiwan yang sihat seolah-olah mengajarkan kepada kita tentang kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan. Hatta haiwan pun Nabi SAW larang bagi manusia untuk campur adukkan antara yang sihat dengan yang sakit sebagai mengambil langkah-langkah pencegahan. Itu merupakan 3 dalil ataupun 3 hadis daripada sunnah Rasul SAW yang kita kongsi pada minggu lepas yang menyokong prinsip mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Pada pagi hari ini kita nak beralih kepada soalan yang ke-15 dalam kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Apa soalan yang ke-15? Soalan yang ke-15 dalam kitab ini berbunyi, kalau sekiranya mengambil langkah-langkah pencegahan adalah lebih baik daripada mengubati, mengapakah terdapat riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah makan bersama dengan orang yang menghadapi penyakit kusta? So kadang-kadang orang tanya. Jadi orang tanya, kalau betul mengambil langkah pencegahan ni, mengambil preventive measures ni, kan, adalah penting. Dan kenapa kita jumpa dalam sebahagian kitab hadis yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW pernah makan bersama-sama dengan orang yang menghadapi penyakit kusta. Bukankah Nabi SAW perintahkan, yang kita bahaskan pada minggu lalu, Nabi SAW perintahkan agar kita melarikan diri, menjauhkan diri daripada penyakit kusta sebagaimana kita melarikan diri daripada singa. So macam mana nak reconcile? Macam mana nak satukan hadis-hadis ini? Jadi itu adalah soalan yang memerlukan kepada jawapan dan jawapannya kita akan kongsi dengan antum pada pagi hari ini insya-Allah taala. Sebelum kita nak bahaskan tentang riwayat yang ada mengatakan tentang Nabi SAW pernah makan dengan orang yang menghadapi penyakit kusta, kita nak kongsi terlebih dahulu kan daripada sudut medical perspective, daripada sudut perubatan. Apa itu penyakit kusta? Kan yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut pakar perubatan, mereka mengatakan yang penyakit kusta ni adalah disebabkan oleh sejenis bakteria yang berjangkit secara perlahan-lahan menyerang bahagian kulit, saraf kaki dan tangan serta lain-lain organ seperti mata dan hidung. Jadi penyakit kusta ni adalah disebabkan sejenis bakteria. Dan penyakit kusta ni juga dikenali sebagai penyakit Hansen. Dan menurut pakar perubatan ni, penyakit kusta ni dia ada 2 jenis yang utama. Yang pertama adalah berlakunya satu ataupun beberapa tumpuk. Sama ada berwarna putih ataupun berwarna merah. Yang tidak gatal, yang tidak sakit. Kan?
Dan kulit pada ketika itu dia akan menjadi kering dan akan menjadi kasar serta tidak berpeluh dan tidak berbulu. Dan kata para pakar perubatan, kalau kes yang pertama ni, jenis yang pertama, kalau tidak dirawati, maka dia boleh merebak. Jenis penyakit kusta yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh pakar perubatan, mereka mengatakan adalah berlakunya tumpukan putih kemerah-merahan yang boleh merebak lebih meluas. Dan jenis ini dia boleh menjangkiti orang lain jika tidak dirawat dan boleh menyebabkan kepada kecacatan. Jadi pentinglah sebelum kita nak bahaskan hadis tadi tu, kita tahu sedikit sebanyak berkaitan dengan penyakit kusta ni. Dan menurut menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu World Health Organization, bila mereka bahaskan tentang kusta ni, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai leprosy, mereka mengatakan yang penyakit kusta ni bukanlah satu penyakit yang mana kalau ayah dapat dan anak pun dapat, ataupun kalau ibu dapat dan anak pun dapat penyakit tersebut. Tak semestinya. Kan, bahkan menurut menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, mereka mendapati yang kebanyakan orang yang menghadapi penyakit kusta, family members mereka, ahli keluarga mereka tidak ditimpa dengan penyakit tersebut. Dan sebagaimana kita sebutkan dalam slide ni, adalah penyakit kusta ini juga disebutkan sebagai penyakit Hansen. Dinamakan selepas seorang doktor, seorang saintis kan daripada Norway, kan yang menjumpai tentang bakteria tu pada 1873. Kan, jadi dia punya istilah barangkali berbeza kan. Rata-rata dekat orang Melayu kita panggil penyakit kusta. Kan? Bahasa Inggeris dipanggil sebagai leprosy. Ada juga yang mengenali penyakit ini sebagai penyakit Hansen. Itu adalah penyakit kusta. Kita masih lagi nak bahaskan tentang penyakit kusta ni sebelum kita kaitkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbahasan yang kedua yang pada pandangan saya penting untuk dibahaskan sebelum kita masuk dalam syarah hadis adalah bagaimana penyakit kusta ni boleh merebak ataupun menular. Jadi menurut pakar perubatan, one of the possibility, salah satu kemungkinan penyakit kusta ini merebak kan kepada orang lain adalah melalui titisan di udara. Kan apabila penyakit kusta ini mereka bersin ataupun mereka batuk, titisan yang mengandungi bakteria akan dilepaskan ke dalam udara. Dan penyakit ini boleh merebak apabila seseorang menghirupi ataupun menghidu titisan udara tersebut. Kan? Itu merupakan pandangan daripada sebahagian daripada pakar perubatan. Kan? Bahkan dibahaskan juga oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Mereka mengatakan yang untuk seseorang itu mendapatkan penyakit kusta ni, dia perlukan kepada close and frequent prolonged contact. Ni bukan setakat macam jumpa sekali dengan orang tersebut, tiba-tiba dapat penyakit kusta. Dia perlukan close, kan kita ada close and frequent prolonged contact. Dalam erti kata yang lain adalah satu, kita menghampiri orang tersebut dalam jangka waktu yang lama. Baru boleh merebaknya penyakit kusta ni. Kan? Itu menurut perubatan ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menurut Kementerian Kesihatan Arab Saudi, mereka keluarkan satu buklet pada tahun ini, pada tahun 2021 berkaitan dengan penyakit kusta di laman mereka. Mereka mengatakan yang penyakit kusta ni ataupun leprosy ni, dia ni tak boleh menular dengan setakat seseorang itu berjabat tangan dengan dengan orang yang menghadapi penyakit kusta tu.
ataupun kita duduk dalam bas dan kebetulan pula orang kat sebelah ni adalah orang yang menghadapi penyakit kusta. Ataupun kita makan bersama, kan, di meja yang sama dengan orang yang menghadapi penyakit kusta. Menurut Kementerian Kesihatan Arab Saudi, kan, mereka mengatakan yang kalau duduk sebelah orang dalam bas, kalau makan bersama dengan orang yang menghadapi penyakit kusta, kan, tak semestinya yang penyakit kusta ini akan menular ataupun yang akan menjangkiti orang lain. Kan, sebagaimana yang disebutkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dia perlukan kepada close and frequent prolonged contact baru menularnya penyakit kusta ni. That's why kalau kita lihat Kementerian Pertubuhan Kesihatan Sedunia, mereka mengatakan tak menjadi masalah kalau ahli keluarga, kalau ada seorang ahli keluarga yang ditimpa ataupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit kusta, tak jadi masalah kalau ahli keluarga mereka duduk sama-sama satu rumah dengan orang yang menghadapi penyakit kusta tersebut. Bahkan menurut World Health Organization, tak jadi masalah kalau kita share the same bathroom. Kan, kita kongsi bilik air yang sama, kita kongsi bilik tidur yang sama. Tak jadi masalah kalau ahli keluarga berkongsi tempat yang sama, hidup sama-sama, tinggal bersama serumah dengan penyakit ataupun orang yang menghadapi penyakit kusta. Bahkan menurut World Health Organization tidak menjadi masalah kalau orang yang menghadapi penyakit kusta ni mereka bernikah. Kan? Tak menjadi masalah mereka pergi bekerja. Kan? Cuma kata World Health Organization, mereka mengatakan yang orang-orang yang tinggal rapat lama dengan orang yang menghadapi penyakit kusta ni, dia pun kena pergi check up lah, kan, untuk check sama ada mereka ni dijangkiti dengan penyakit kusta ataupun tidak. Dan menurut pakar perubatan, walau bagaimanapun ia tidak mudah untuk mendapat penyakit kusta. Walaupun penyakit kusta ni ada possibility dia menular kepada orang lain, tapi dia bukan satu jenis penyakit yang mudah, kan, untuk menular. Kan, menurut pakar perubatan, mereka mengatakan yang lebih daripada 95% orang ataupun manusia secara semula jadi ada imun ataupun kebal kepada bakteria kusta ni. Okay. Jadi apa yang kita boleh simpulkan berdasarkan maklumat yang kita terima daripada pakar perubatan, kan, pakar perubatan baik daripada Singapura, di luar negeri, baik daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, penyakit kusta ni memang ada kemungkinan dia boleh menular. Tapi nak menular tu dia bukan mudah. Kan? Dia bukan sesuatu yang mudah. Dia perlukan kepada close and frequent prolonged contact. Baru ada kemungkinan yang dia menular. Adapun setakat kalau duduk sebelah orang tu kat dalam bas, adapun setakat kalau makan semeja dengan orang tersebut, belum tentu. Belum tentu penyakit kusta ni boleh menular kepada orang lain. Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan penyakit kusta ataupun yang dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai leprosy. Jadi selepas kita dah tahu tentang sedikit sebanyak tentang penyakit kusta ni, sekarang kita nak masuk pula ke dalam riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi SAW yang ada kaitan dengan bab ini. Jadi bila para ulama hadis mereka mengkaji berkaitan dengan riwayat-riwayat yang ada kaitan dengan mengambil langkah-langkah pencegahan ni, para ulama hadis mendapati ada dua jenis riwayat. Ada dua kumpulan riwayat hadis. Apakah dua jenis riwayat tersebut yang kita maksudkan?
Jadi bila para ulama mereka buat kajian tentang hadis-hadis yang ada kaitan dengan mengambil langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit, mereka mendapati ada dua jenis riwayat. Riwayat yang pertama adalah hadis-hadis yang menunjukkan kepentingan mengambil langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. So, one set of narration, ada hadis-hadis Nabi yang sahih, yang mengajarkan kepada kita, yang menganjurkan kita, yang memerintahkan kita untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. And hadis-hadis dia kita dah bahaskan dah pada minggu lepas. Dalam masa yang sama juga, para ulama hadis bila mereka buat kajian, di sana terdapat a second set of narration. Jenis riwayat yang kedua pula adalah hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang menunjukkan seolah-olah Nabi SAW tidak mengambil langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit kusta. Hadis pasal yang Nabi makan dengan penyakit kusta kita akan kongsi sebentar nanti insya-Allah taala. Jadi seolah-olah macam ada two sets of narration. Dua jenis riwayat. Riwayat yang pertama kata Nabi anjurkan kita mengambil langkah pencegahan, preventive measures. Riwayat yang kedua pula, the second set of narration pula seolah-olah Nabi pula yang makan bersama-sama dengan orang yang menghadapi penyakit kusta. Seolah-olah macam Nabi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit kusta. Jadi kita nak kongsi dengan antum hadis-hadisnya. Saya nak mulakan terlebih dahulu dengan kongsi dengan antum apakah contoh-contoh hadis ataupun riwayat yang menunjukkan kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Sebahagiannya saya dah bahaskan dah pada minggu lalu. Iaitu antara hadis yang menunjukkan tentang kepentingan mengambil langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkaitan melarikan diri daripada penyakit kusta. Kita dah kongsi dah tadi kan. Antara riwayat yang mengatakan tentang kepentingan mengambil langkah pencegahan adalah hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan larangan keluar daripada tempat yang berlaku ta'un dan larangan memasuki tempat yang berlaku ta'un. Itu pun kita dah bahaskan pada minggu lepas dan juga pada awal pengajian kita pada pagi hari ini. Antara hadis yang menunjukkan tentang kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan adalah hadis riwayat Imam Bukhari berkaitan larangan mencampurkan haiwan yang sakit dengan haiwan yang sihat. Nabi larang. Antara hikmah larangannya adalah sebagai mengambil langkah-langkah pencegahan. Kita nak elakkan haiwan-haiwan yang sihat ni jangan dia jadi sakit disebabkan dia bercampur aduk dengan haiwan-haiwan yang sakit. Riwayat-riwayat ini kita dah bahaskan dah. So kita tak nak elaborate lagi kerana kita telah bahaskan. Cuma kita nak tambah lagi satu riwayat yang mana seolah-olah Nabi SAW mengambil langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis Imam Muslim yang berbunyi kana fi wafdin thaqifin rajulun majzumun fa arsala ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna qad bay'anaka farji'. Dalam satu delegasi Thaqif yang akan dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang lelaki yang berpenyakit kusta. Maka Nabi SAW mengirim seorang utusan supaya mengatakan kepadanya, kami telah menerima baiat anda, kerana itu anda boleh pulang. Jadi kita lihat dalam hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ada satu kumpulan manusia, ada satu delegasi yang datang kepada Nabi SAW. Nak berbaiat dengan Nabi SAW. Nak mengadakan pledge of allegiance dengan Nabi SAW.
Dan salah seorang di kalangan mereka adalah orang yang menghadapi penyakit kusta. Jadi apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW berkaitan dengan individu yang menghadapi penyakit kusta tu? Nabi SAW tidak berjabat tangan dengan dia. Nabi kirimkan utusan untuk sampaikan kepadanya, kami telah menerima baiat anda, kerana itu anda boleh pulang. Jadi dalam peristiwa bai'ah ni, Nabi SAW tak berjabat tangan dengan individu yang menghadapi penyakit kusta. Okay. Nabi cuma pesan je kepadanya yang baiatnya telah diterima, so dah boleh balik dah. Dah boleh pulang. Jadi kata sebahagian di kalangan ulama, apakah hikmah? Kenapa Nabi SAW tak berjabat tangan dengan individu yang berpenyakit kusta tu? Ada di sebahagian ulama, mereka berpandangan adalah kerana Nabi SAW ingin mengambil langkah berjaga-jaga. Mengambil langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit kusta. Itulah yang diterangkan oleh sebahagian di kalangan ulama kita. Jadi kita lihat dalam the first set of narration kan, adalah hadis-hadis yang menunjukkan tentang kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan. Dan kita dah bahaskan daripada minggu lepas. Hari ini kita tambah lagi satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. On the other hand, kan, kita juga jumpa hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang menunjukkan seolah-olah Nabi SAW tidak mengambil langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Lagi satu set of narration pula, seolah-olah menunjukkan sebaliknya. Apa contoh dia? Apa contoh riwayat tersebut? Contoh riwayat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, Jabir bin Abdullah. Sebagaimana yang dirakamkan, yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab sunannya. Sunan Tirmidzi ataupun Jami' Tirmidzi. Hadis yang berbunyi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi majzum fa'adkhalahu ma'ahu fil qas'ati thumma qala qul bismillahi thiqatan billah wa tawakkulan alaihi. Apa maksud hadis ni? Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, sebagaimana yang dirakamkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Terjemahan hadis ini adalah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan orang yang terkena kusta dan memasukkannya ke dalam piring bersamanya untuk makan. Kemudian beliau bersabda, makanlah dengan menyebut nama Allah, dengan meletakkan keyakinan yang mantap kepada Allah dan penuh rasa tawakal kepadanya. Jadi apa intipati hadis ni? Hadis dalam Sunan Tirmidzi ni, dia menyampaikan ataupun dia menyebutkan yang Rasul SAW pernah pegang tangan orang individu yang terkena kusta. Dalam hadis ni juga menunjukkan yang Nabi SAW pernah makan bersama-sama dengan individu orang yang menghadapi penyakit kusta. Lalu Nabi mengatakan, makanlah dengan menyebut nama Allah, dengan meletakkan keyakinan yang mantap kepada Allah dan penuh rasa tawakal kepadanya. Jadi orang bertanya,
Jadi Ustaz, mana satu ni Ustaz? Kita ni nak mengambil langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit ataupun mengambil langkah pencegahan ni tak important lah, tak penting. Sebab itu Nabi SAW makan bersama-sama dengan orang yang menghadapi penyakit kusta ni. Mana satu? Mana satu? Ataupun bagaimana kita nak menyatukan? Macam mana nak faham dengan cara yang tepat dan betul hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini? Adakah mengambil langkah pencegahan itu sesuatu yang dianjurkan dalam Islam? Ataupun mengambil langkah pencegahan ini tidak dianjurkan dalam Islam? Itu yang kita nak kongsikan pada pagi ini. Jadi pada pagi ini saya ingin kongsi dengan antum tentang pendekatan para ulama dalam menerima dan memahami hadis-hadis tersebut. Jadi seolah-olah macam ada two sets of narration. Sekumpulan riwayat hadis mengatakan yang menunjukkan kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Lagi satu set of narration pula menunjukkan seolah-olah macam Nabi tak mengambil langkah-langkah pencegahan. Macam mana nak faham hadis-hadis ini? Pada pagi hari ini kita nak kongsi dengan antum beberapa pendekatan para ulama dalam penerimaan dan dalam pemahaman mereka terhadap hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang baru kita kongsi sebentar tadi. Ada banyak sangat pendekatan yang berbeza yang disuarakan oleh para ulama kita. Pendekatan yang pertama, iaitu pendapat yang pertama di kalangan para ulama, bila mereka tengok ada two sets of narration, kan? Ini merupakan kesimpulan mereka. Ini cara mereka reconcile hadis-hadis tersebut. Ini cara mereka cuba untuk menyatukan hadis-hadis tersebut. Apakah pendekatan mereka? Apakah cara mereka? Pendekatan yang pertama, pandangan yang pertama mengatakan menjauhkan diri daripada penyakit kusta adalah mustahab dan lebih berhati-hati. Mereka kata, hadis-hadis yang tadi tu, especially the first set of narration, yang Nabi suruh kita lari daripada penyakit kusta sebagaimana kita lari daripada singa. Yang mana Nabi SAW larang kita masuk ke dalam satu kawasan yang ditimpa wabak. Yang mana Nabi SAW tidak bersalaman, tidak berjabat tangan dengan seorang individu yang menghadapi penyakit kusta. Kata para ulama, this first set of narration menunjukkan tentang kepentingan ataupun menunjukkan bahawa menjauhkan diri daripada penyakit kusta adalah mustahab dan lebih berhati-hati. Itu yang cuba disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata golongan yang pertama ni. Dan mereka mengatakan adapun hadis ataupun riwayat sebagaimana yang kita kongsikan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama-sama dengan orang yang menghadapi penyakit kusta. Riwayat itu menunjukkan bahawa perkara tersebut adalah dibenarkan, dia tak haram. Boleh makan dengan orang yang menghadapi penyakit kusta. Dia tak sampai kepada peringkat haram. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat, sebagaimana saya kongsikan tadi pada awal-awal sesi pengajian, menurut Kementerian Kesihatan Arab Saudi, yang dalam buklet mereka yang mereka publish pada tahun ini, mereka mengatakan penyakit kusta ni dia tak boleh meribak ataupun susah untuk menular kepada orang lain dengan setakat duduk dekat sebelah orang tu. Menurut Kementerian Kesihatan Arab Saudi juga,
penyakit kusta ni dia susah nak merebak dengan setakat kita duduk semeja ataupun makan dengan orang tersebut. Dan sebagaimana yang kita jelaskan juga pada awal kelas kita oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organization, mereka mengatakan penyakit kusta ni kalau nak merebak kepada orang lain, dia perlukan kepada close and frequent prolonged contact. Dia bukan setakat kita jumpa dia sekali terus terkena penyakit kusta. Dia perlukan satu kita mingle dengan dia ataupun hidup dengan dia, berjumpa dengan dia, hidup dengan dia satu tempoh yang lama. Kan? Baru ada kemungkinan yang berlaku penularannya penyakit kusta. Kalau setakat duduk sama-sama makan, sebagaimana yang kita jelaskan tadi oleh Kementerian Kesihatan Arab Saudi, itu sukar untuk menularnya penyakit kusta ni. Jadi kata golongan ulama' yang pertama daripada kalangan ulama' silam kita, mereka mengatakan peristiwa Nabi SAW makan bersama dengan individu yang menghadapi penyakit kusta, itu menunjukkan yang benda tu tak haram. Benda tu adalah yajuz, dibenarkan. Adapun riwayat-riwayat yang suruh kita melarikan diri daripada penyakit kusta, itu menunjukkan yang menjauhkan diri daripada penyakit kusta itu adalah sesuatu yang lebih berhati-hati. Jadi tak ada contradiction. Tak ada percanggahan antara riwayat-riwayat tersebut. Itu pendekatan pertama di kalangan para ulama. Pendekatan yang kedua di kalangan para ulama dalam menyatukan hadis-hadis tadi ataupun riwayat-riwayat tadi, mereka mengatakan perintah menjauhkan diri daripada penyakit kusta ditujukan bagi golongan yang lemah tawakalnya. Lemah pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi mereka yang lemah tawakalnya, lemah pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik kita menjauhkan diri daripada penyakit kusta. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian hadisnya. Jauhkan diri daripada penyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Menurut pendekatan yang kedua ini, menurut golongan yang kedua ini, adapun riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama-sama dengan orang individu yang berpenyakit kusta, ini ditujukan pula bagi golongan yang kuat tawakalnya. Kuat pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara yang kedua. Pendekatan yang kedua yang ditempuh oleh sebahagian di kalangan para ulama' silam dan ulama' semasa dalam menyatukan riwayat-riwayat tadi. Pendekatan yang ketiga di kalangan para ulama' dalam cuba nak menyatukan riwayat-riwayat tadi, mereka mengatakan tujuan Nabi SAW makan bersama dengan individu yang menghadapi penyakit kusta adalah untuk menjelaskan bahawa yang memberikan kesembuhan dan sakit adalah Allah. Dan untuk membatalkan kepercayaan orang-orang jahiliyah yang meyakini bahawa penyakit boleh berjangkit dengan sendirinya. Jadi kata para ulama' kumpulan yang ketiga ni, mereka mengatakan actually ada tujuan kenapa Nabi SAW makan bersama-sama dengan individu yang menghadapi penyakit kusta tu. Apa tujuan dia? Apa hikmah dia? Apa pengajaran yang cuba disampaikan oleh Rasul SAW? Kata kumpulan ulama' yang ketiga, tujuannya adalah untuk menjelaskan bahawa yang memberikan kesembuhan dan sakit adalah Allah. Kan?
kita kalau berada dekat dengan orang yang menghadapi sesuatu penyakit, kalau Allah tak izinkan, kita tak akan sakit. Okay. Jadi kata pendekatan yang ketiga ni, mereka mengatakan tujuan Nabi SAW makan bersama-sama dengan orang yang menghadapi penyakit kusta adalah untuk mengajarkan yang memberikan kesembuhan, yang sakit, memberikan sakit adalah Allah. Kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Doktor bagi kita ubat. Kan? Adakah ubat tersebut yang menyembuhkan kita? Kita kata tidak. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ubat tu juga penting. Dia termasuk dalam usaha yang menyembuhkan Allah. Kita ambil vaksin. Okay? Adakah vaksin tersebut yang lindung kita daripada ditimpa penyakit wabak COVID-19? Kata para ulama, mengambil vaksin itu termasuk dalam usaha. Tapi yang memelihara kita daripada terkena penyakit wabak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bila jumpa doktor, kalau kita sakit, yang sembuhkan kita bukan doktor. Tapi penting jumpa doktor. Kenapa penting, Ustaz? Kerana dalam Al-Quran Allah sebut, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah sebut dalam Quran, bertanyalah kepada golongan ahli zikir. Bertanyalah kepada golongan ahli ilmu kalau sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi setiap bidang ada orang yang pakar. Dalam bidang perubatan, golongan yang pakar adalah para doktor perubatan. Dalam bidang engineering, kejuruteraan, yang ada golongan yang pakar dalam bidang engineering. Setiap bidang tu ada golongan yang mahir. Dalam bidang Quran, kita ada golongan para ulama yang mahir dalam bidang Quran. Ada yang mahir dalam bidang tilawatul Quran, pembacaan Al-Quran. Ada yang mahir dalam tafsirul Quran, kan, penafsiran Al-Quran. Dalam bidang hadis ada ulama-ulama yang pakar dalam bidang hadis. Dalam bidang fiqh ada ulama-ulama yang pakar dalam bidang fiqh. Dalam bidang perubatan pun ada pakar-pakar yang mahir dalam bidang perubatan. Jadi walaupun penting kita jumpa doktor, kalau sekiranya seorang itu sakit, minta expert opinion, kan? Berdasarkan ilmu mereka, pengalaman mereka yang luas. Tapi tetap dalam hati seorang Muslim, yang menyembuhkan penyakit kita bukan doktor. Yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita menafikan tentang kepentingan kita berusaha. Antara tujuan kenapa Nabi SAW makan bersama-sama dengan individu yang menghadapi penyakit kusta adalah untuk membatalkan kepercayaan orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu yang mereka meyakini bahawa penyakit boleh berjangkit dengan sendirinya. Nabi nak batalkan kefahaman ataupun kepercayaan yang salah ni. Penyakit dia tak berjangkit dengan sendirinya. Tapi macam mana, Ustaz? Penyakit berjangkit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izinkan, penyakit itu tidak akan berjangkit. Kalau Allah izinkan, penyakit itu boleh berjangkit. Jadi antara hikmah ataupun tujuan, kata golongan ulama yang ketiga ni, kenapa Nabi SAW duduk sama-sama, makan bersama dengan orang yang menghadapi penyakit kusta ni, adalah untuk membatalkan kepercayaan tersebut. Kepercayaan, kefahaman yang ada pada orang-orang zaman dahulu yang mereka percaya yang penyakit ni boleh berjangkit dengan sendirinya. Itu yang cuba Nabi batalkan.
untuk membatalkan kepercayaan tersebut, Nabi SAW makan bersama-sama dengan seorang individu yang menghadapi penyakit kusta. Masih lagi berkaitan dengan pendekatan yang ketiga ni, menurut golongan ulama yang cenderung kepada pendapat yang ketiga ni ataupun pendekatan yang ketiga, mereka mengatakan riwayat ini yang kita masukkan dengan riwayat ini adalah riwayat yang Nabi SAW makan bersama-sama dengan individu yang berpenyakit kusta tidak boleh dijadikan sebagai sandaran untuk menafikan kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang kita dah kongsi dengan antum, yang mana Nabi SAW perintahkan kita ataupun anjurkan kita untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Kan? Kita dah kongsi dah. Nabi larang kita masuk ke dalam tempat yang ada wabak. Itu termasuk dalam preventive measures. Termasuk dalam kepentingan mengambil langkah pencegahan. Cuma this particular incident, this one incident yang mana Nabi SAW makan bersama dengan orang yang berpenyakit kusta ada tujuan yang tertentu. Tujuannya adalah untuk mengajarkan orang-orang jahiliyah membatalkan kepercayaan mereka. Penyakit ni dia bukan berjangkit dengan sendiri. Penyakit ni berjangkit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi SAW duduk dengan orang yang berpenyakit kusta, kalau Allah tak izinkan, maka penyakit itu tidak akan menular kepada Nabi SAW. Kalau Allah tak izinkan, penyakit tersebut tidak akan menjangkiti Nabi SAW. Itu yang message yang cuba disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi cuba ingin mendidik. Okay. Itu pendekatan yang ketiga yang ditempuh, yang diambil oleh sebahagian di kalangan para ulama kita. Di sana ada pendekatan yang keempat di kalangan para ulama. Mereka mengatakan bahawa hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Hadis Jabir yang menyentuh yang Nabi SAW makan bersama-sama dengan individu yang menghadapi penyakit kusta. Kata pendekatan yang keempat ni, golongan keempat daripada kalangan ulama, mereka mengatakan hadis tu derajatnya lemah. Kan? Bagi mereka yang belajar ulum hadis, mustalah hadis, kita tahu hadis ni bukan semuanya satu kategori. Daripada sudut derajatnya, daripada sudut statusnya. Ada sebahagian hadis derajatnya adalah hadis yang sahih. Ada sebahagian hadis status derajatnya adalah hadis yang hasan. Ada sebahagian hadis derajatnya adalah hadis yang lemah. Dan hadis lemah ni pula dia terbahagi kepada banyak sangat pecahan. Itu yang perlu belajar tentang ulum hadis ni. Dia adalah satu subjek yang independen, yang mana seorang murid ataupun seorang pelajar dia mempelajari istilah-istilah yang penting berkaitan dengan hadis. Hadis yang sahih, hadis yang hasan boleh digunakan sebagai hujjah dalam hukum hakam. Kita nak katakan benda ni halal, kita nak kata benda ni haram, benda ni makruh, benda ni boleh, benda ni tak boleh. Status hadis yang diperlukan adalah minimum hasan, kata para ulama. Dalam hukum hakam, kan, para ulama kita meletakkan guidelines ataupun garis panduan hadis-hadis yang boleh digunakan sebagai sandaran dalam penentuan hukum
adalah hadis-hadis yang tarafnya adalah sahih ataupun tarafnya adalah hasan. Adapun hadis yang lemah tidak digunakan dalam penentuan hukum. Hadis lemah digunakan oleh sebahagian di kalangan ulama dalam bab fadail a'mal, kan, dalam galakkan beramal. Itu digunakan oleh sebahagian ulama hadis, kan, seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tapi dalam bab menentukan hukum, sama ada halal ke haram, itu memerlukan hadis yang minimum derajatnya adalah hadis yang hasan. Kata kumpulan golongan yang keempat ni daripada kalangan ulama, pendekatan yang keempat, oleh kerana hadis Jabir ni adalah hadis yang lemah, terdapat perawi yang lemah dalam sanad hadis tersebut, oleh kerana hadis ni adalah hadis yang lemah, maka hadis ni tak boleh dijadikan sebagai sandaran. Hadis ini tak boleh dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini tak boleh kita gunakan untuk menentukan hukum kerana statusnya lemah. Menurut golongan yang keempat ni, oleh kerana statusnya lemah, kita tak pakai hadis ni dalam penentuan hukum. Yang kita jadikan sebagai sandaran adalah hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan yang telah kita kongsi dah. Hadis-hadis daripada Bukhari dan Muslim. The first set of narration yang Nabi suruh lari daripada penyakit kusta, Nabi larang kita masuk ke tempat yang ada wabak, Nabi tidak bersalaman, berjabat tangan dengan individu yang berpenyakit kusta. Itu semua menunjukkan tentang kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan. Jadi kita pegang dengan hadis-hadis tu. Adapun hadis ni, kata golongan ulama yang keempat ni, statusnya lemah. Apabila statusnya lemah, kita tak gunakan ataupun ulama tidak menggunakannya dalam bab penentuan hukum. Sama ada boleh ataupun tak boleh. Jadi menurut perspektif pendekatan yang keempat ni, riwayat yang mengatakan Nabi SAW makan bersama dengan orang berpenyakit kusta, riwayat ni adalah lemah. Oleh kerana riwayat ni adalah lemah, hadis tersebut ataupun riwayat tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Tidak boleh dijadikan sebagai sandaran untuk menafikan kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan. Itu perspektif para ulama yang mengambil pendekatan yang keempat ni. Barangkali ada yang pening kan, Ustaz, banyak sangat pendekatan. So apa kesimpulan dia? Jadi kita nak simpulkan pada pagi hari ini, kita kongsi dengan antum pada hari ini the thought process, bagaimana para ulama kita cuba menyatukan, cuba memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kesimpulannya pada pagi hari ini? Ada 4 kesimpulan ada 4 poin yang penting yang saya nak rumuskan sebelum saya mengundurkan diri pada pagi hari ini. Pertama sekali, pada awal pengajian kita pada hari ini kita sebut tentang penyakit kusta dan kita simpulkan menurut pakar-pakar perubatan, kan, baik daripada Singapura ataupun daripada di peringkat antarabangsa, kan, dan juga oleh World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, mereka mengatakan yang penyakit kusta ni adalah disebabkan oleh sejenis bakteria yang berjangkit, kan, secara perlahan-lahan menyerang bahagian kulit, saraf kaki dan tangan serta lain-lain organ seperti mata dan hidung. Itu yang salah satu kesimpulan yang ingin kita kongsi. Dan kita juga kongsi dengan antum tadi yang penyakit kusta ni dia boleh menular tapi bukan mudah untuk menular. Bukan mudah untuk merebak kepada orang lain. Bukan mudah untuk menjangkiti orang lain. Kan? Sebagaimana yang disebutkan oleh World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dia memerlukan kepada close and frequent prolonged contact. Baru penyakit ni boleh ada kemungkinan menular kepada orang lain.
Adapun kalau setakat jumpa sekali-sekala, adapun kalau setakat duduk kat dalam bas sebelah orang tu, ataupun makan bersama dengan orang tersebut, belum tentu penyakit ini boleh menular kepada orang lain. Yang kedua, terdapat dua jenis riwayat berkaitan dengan mengambil langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Yang pertama adalah hadis-hadis ataupun riwayat yang menunjukkan kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Itu kita dah bahaskan panjang lebar dah, kan, pada minggu lalu. Dan dalam masa yang sama juga, di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan seolah-olah macam Nabi SAW tidak mengambil langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit kusta. Riwayat yang mengatakan Nabi makan bersama-sama dengan orang yang menghadapi penyakit kusta. Kesimpulan yang ketiga adalah kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Jadi hadis-hadis yang riwayat Bukhari, Muslim, kan, Nabi suruh kita jangan masuk ke tempat yang ada wabak. Itu semua menunjukkan tentang kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit secara umumnya. Dan kesimpulan yang keempat adalah riwayat berkaitan dengan peristiwa Nabi SAW makan bersama individu yang menghadapi penyakit kusta tidak boleh dijadikan sebagai sandaran untuk menafikan kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Bagi golongan ulama yang menerima hadis tu, mereka mengatakan yang Nabi SAW makan bersama dengan orang yang menghadapi penyakit kusta tersebut dengan tujuan untuk mengajar, untuk membatalkan kepercayaan orang-orang jahiliah yang mengatakan penyakit ni boleh berjangkit dengan sendiri. Jadi Nabi makan bersama-sama dengan orang tersebut untuk membatalkan kepercayaan ini. Dan bukan untuk menafikan kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan. Bagi sebagian ulama yang lain pula, mereka mengatakan yang hadis ni lemah. Hadis lemah tak boleh dijadikan sebagai sandaran ataupun hujah dalam hukum hakam. Jadi mereka tak berpegang dengan riwayat ni. Mereka cuma berpegang dengan riwayat-riwayat dalam Bukhari dan Muslim yang menyentuh tentang kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan. Sebagaimana hadis-hadis yang kita dah kongsikan pada minggu lepas. Jadi mereka mengatakan tak ada contradiction. Ala kulli hal, kita mengatakan kalau sekiranya hadis tu sahih, yang hadis tentang Nabi makan bersama dengan individu yang menghadapi penyakit kusta, itu tidak menunjukkan yang Nabi SAW menafikan kepentingan mengambil langkah-langkah pencegahan. Okay. Jadi itulah yang ingin saya kongsikan pada pagi hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kesalahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.